أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap apa? BM. 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 Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Dan juga alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan ruang dan peluang, izin dan kemudahan untuk sama-sama kita sambung lagi kelas Fardhu Ain Muallaf Kefam kita untuk siri yang terakhir, siri yang ke-8 untuk bulan Mac 2021. Mudah-mudahan insya-Allah 8 siri yang kita sama-sama berkongsi sejak lebih selama ini untuk 7 siri yang sebelum ini. Mudah-mudahan insya-Allah berikan manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan segala apa yang saya kongsikan, segala apa yang ditanyakan semuanya mendapat keberkatan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan kita pada buku Tauhid tahap pertama. Yang mana pada malam ini kita ada Saiful Aiman yang dulu pernah masuk kelas kejap lepas tu hilang. Yang mana bersama dengan beliau adalah saudara kita Nur Muhammad Syukri. Buka video sikit nak tengok Syukri. Lama tu tengok Syukri. Kak Khalifah pun tak nampak dah dia. Mana? Buka video. Mana Syukri? Mana Syukrinya? Tak ada video. Kenapa tak ada sound dia? Oh, saya ni. Ambil lah. Tekan kat speaker, kat mic tu, tekan kat mic tu. Saya dah off. Boleh ni. Syukri tak ada Ustaz. Syukri tak ada. Dia gimana? Tak ada Hilang. Ustaz. Dia tak tahu tadi saya ada bagi tahu. Dia dah keluar, tak tahu dia pergi mana. Tak apalah. Okey. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kita untuk buku Tauhid. Yang mana kita baru ni kita berhenti pada rukun Islam. Okey, kita berada pada tajuk yang ketiga, Islam, iman dan juga ihsan. Kita berhenti pada baru ni iaitu berkenaan dengan Islam dan juga rukun Islam. Insya-Allah pada hari ini kita sambung soalan yang keempat, muka surat 46 berkenaan dengan iman. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan, sama-sama kita mohon rahmat lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Fatihah dan seterusnya kita baca tahiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang keempat, apakah erti iman? Jawapannya adalah iman ialah satu kepercayaan yang meresap ke dalam hati. Okay, maknanya iman ni tak boleh ditunjuk kat luar. Dia mesti hanyalah dalaman kita sahaja yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan. Tidak bercampur dengan syak ataupun ragu serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Okay, apa maksud yakin? Apa maksud syak? Apa maksud ragu? Okay. Kita dalam Islam, kita diajar dengan 4 peringkat. Okay, 4 peringkat. Peringkat pertama adalah yakin. Kita bercakap adalah 100%. Yang kedua adalah syak. Syak ini adalah yakin 75, ragu-ragu 25. Okay. Kemudiannya adalah yang ketiga adalah ragu. Ragu ini 50-50. Okey, yang ni boleh terima lagi. Yang keempat adalah waham. Waham ini bahasa Melayu disebut sebagai sangkaan. Maksudnya sangkaan 25 yakin, 75 sangkaan. Contohnya adalah diwahamkan bahawa Ustaz Hakimi itu handsome. Contoh. Malah contoh orang lain. Contoh kita sendiri je lah. Okay? Jadi nak katanya itu adalah sangkaan semata-mata. Mungkin Ustaz Hakimi handsome 50-50 pun sangkaan semua. Pun boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi kalau waham ni confirm tak jadi. Contoh macam okey, kedai sahabat kita dulu ada tak, okey, hari ni dia buka tak? Oh, rasa tak buka sebab ni hari Ahad. Tu waham. So memang tak jadi. Okey, sama juga bila bab wuduk. Bab wuduk ni kalau kita dalam bab kentut, saya dah ajar dah sebelum ini. Kentut ini diajar bahawa pertamanya kalau kita rasa syak, kita kontra balik, ada dengar bunyi tak? Ada bau tak? Maknanya kalau tak ada, kita boleh naik kepada yakin. Maknanya masa kentut tu dah kentut, kita 50-50. Kita dah kena syak. 50 yakin, 50 ragu-ragu. Kita dah ragu-ragu. Okay? Kemudiannya adalah, kita pun kata, oh Ustaz Hakimi dah ajar, kalau kentut ini pertamanya ada bunyi. Bunyi tak ada. Kemudiannya ada bau. Bau pun tak ada. Maknanya dia tak kentut. Maka kita boleh naik kepada atas, iaitu kepada syak 75, yakin 25, ragu-ragu, maka dia boleh solat. Yang jenis tak boleh solat ini, yang jenis memang kena duduk baru, iaitu rasanya kentut tadi. Lepas kentut pegang perempuan, lepas tu pegang bini lah, mudahnya pegang bini lah, usap bini pergi usap pipi pula, lepas tu pergi masuk toilet pula. So ada wuduk lah tu. Okay, itu. Kemudiannya memberi pengaruh. Apa maksud beri pengaruh? Beri pengaruh maknanya dalam bab iman ini, kita mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Okay? Dia tak boleh 75-25, dia tak boleh 50-50, dia tak boleh 25 tu make out tu sah, out of service lah tu. Dia tak boleh 50-50 pun bahaya. Takut nanti yang syak itu 60, yang yakin jadi 40. Tak boleh. Dia mesti adalah paling tinggi adalah 100%, paling minima adalah 75 kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak boleh juga sebenarnya. Dia memang kena 100% yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 100% yakin bahawa aku boleh attend kelas ini bukan sebab aku boleh, tapi sebab izin Allah Subhanahu Wa Taala. 100% Ustaz Hakimi boleh bercakap pada malam ini bukan sebab dia, tapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia untuk bercakap. 100% aku yakin aku dapat attend 8 kali kelas mu'allaf. 8 kali kelas mu'allaf aku attend ini, aku yakin bukan sebab aku, tapi sebab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya.
Kemudian memberi pengaruh. Beri pengaruh ini adalah maksudnya sebab apa iman ini dalam hati. So dia tak nampak. Bila kita nak buat sesuatu, kita akan rasa bahawa Allah nampak. Kita akan rasa bahawa malaikat ada menulis. Kita akan merasakan bahawa ini tak diajar dalam Quran. Kita akan merasakan bahawa kalau aku buat jahat, balasan aku kat mana? Kat akhirat nanti. Kita akan merasa bahawa aku tak ditakdirkan untuk buat jahat sebab aku mampu untuk gunakan akal yang waras untuk fikir benda ini betul ke tak betul. Itu maksudnya memberikan pengaruh kepada pandangan hidup, tingkah laku kita dan perbuatan kita sehari-hari. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tak nampak Allah memang sama sekali. Dan juga kita tak berpeluang dengan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nak katanya keimanan yang terhebat. Kita yakin dan percaya sesuatu yang sampai kepada kita, walaupun kita tak nampak siapa yang menyampaikannya, tapi kita yakin dan percaya itu adalah iman ataupun akidah ataupun ajaran yang benar. Itulah paling susah. Sebab ada orang kata, selagi mana benda tak jadi depan mata, selagi itulah aku tak percaya. Selagi mana COVID ini tak kena dengan keluarga aku, selagi itulah aku tak percaya. Okay? Itu nak katanya benda tak dapat. Kita beri contoh sekarang ni mesti COVID lah. Ada orang kata tak percaya sebab COVID ni hanyalah sebagai konspirasi sahaja. Tak berlaku pun. Okay, kalau dia mati pun bukan sebab COVID, mungkin sebab leukemia, mungkin sebab jantung, mungkin sebab kanser dan sebagainya. Bila jumpa depan mata, maka dia pusing soalan lain pula. Okay. Tapi kita dengan Islam, walaupun kita tidak nampak Allah, kita nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuma hanya tahu bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang sebagainya berdasarkan Quran dan hadis. Tapi kita yakin dan percaya bahawa Islam ini agama yang benar. Itu maksudnya. Okay. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi. Serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan iman. Okay. Dalam bab berjuang ini kena ingat, kita bukannya mesti angkat senapang, angkat pedang itu. Itu perjuangan yang paling bawah. Perjuangan paling tinggi adalah menentang hawa nafsu. Sebab apa? Daripada hawa nafsu itulah akannya kalau kita berjaya menang dengan dia, kita keluar pergi berjihad, kita bersedekah, kita bayar zakat, kita solat, kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab hawa nafsu ni tugasan dia adalah untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah mereka tak mampu, mereka akan masukkan kita untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tukar niat dalam hati kita supaya kita riak, supaya kita takabur, supaya kita sombong, supaya kita bongkak. Itu macam sekarang ni lah musim handphone, semua ada handphone kat tangan. Buat apa-apa ambil gambar, share dan share. Saya ini bersedekah, saya hari ini pergi iktikaf dan sebagainya. Benda tak salah, itu masing-masing. Juga disebutkan juga kalau kita rasa itu menunjuk banyak hati kita yang sakit. Itu nak kata yang benar subjektif. Terpulanglah kepada masing-masing. Paling mudah, tak payah subscribe ke Facebook. Tapi tak subscribe Facebook ni banyak benda yang tinggal pula. Majlis ilmu pun banyak. Sama juga dengan TikTok. Cuma TikTok ini yang disebut oleh alim ulama kita sebut bahawa TikTok ini yang negatif lagi besar. Tapi kalau kita rasa kita mampu, maka teruskanlah. Sebab apa? Dakwah ini, saya dah cerita sebelum ini, dakwah ini luas. Gunakanlah apa jua jalan untuk sampaikan dakwah. Selagi mana jalan itu jalan yang dibenarkan oleh syariat. Bukan jalan yang haram. Bukan jalan yang salah. Sebab dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Okay? Walaupun kita kata niat aku ni nak dakwah ni sebab nak ajak mereka masuk Islam, tapi aku kena jual dadah, itu contohnya, maka salah, tak boleh buat. Okay? Walaupun matlamat kita adalah benar, betul, bagus, tapi cara juga kena betul.
Berdasarkan ayat ini, maka boleh kita rumuskan pertamanya iman ialah kepercayaan dan keyakinan. Dulu pun saya sebut masa kelas fizikal dulu, kalau saya kata kat luar kelas ini ada harimau, tengah lapar, sedang lapar, duk tunggu kalian keluar. Kalau kalian percaya, maknanya kalian beriman dengan kata-kata saya. Tapi kalau kalian tak percaya, maka itulah keimanan kalian. Untuk nak kata itu tak contoh mudah. Okay? Iman paling tinggi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala rukun iman. Okay. Yang keduanya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan dalam hati, penuh yakin tanpa syak dan ragu, melafazkan dengan lisan. Kalau kita bisu, maka kena guna bahasa isyarat, beramal dengan tuntutan iman. Contohnya, rukun Islam, syahadah, solat, puasa, zakat dan menunaikan haji. Okay. Seseorang itu dikatakan beriman apabila ia telah bersyahadah dengan dua kalimah syahadah dan beramal dengan tuntutan-tuntutannya. Kenapa satu lagi tak ada? Kita baca tadi kan, masuk iman ini adalah percaya dengan hati, kemudiannya melafazkan dengan lidah, yang ketiganya adalah beramal. Tapi yang nombor 3 ini tak sebut pun percaya dengan hati. Sebab apa? Hati ini urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun boleh tahu dalam hati orang lain, melainkan orang itu sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diterjemahkan kepercayaan dalam hati itu kepada syahadah. Kemudiannya kepada amalan. Itu nak katanya. Kalau dia kata aku percaya, tapi kita kata jom kita syahadah, oh tak apalah, tak bersedia lagi. Maknanya dia belum bersedia lagi lah. Sebab orang betul-betul yakin ini, dia terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi benda ini sebab biasa juga saya sebut, kalaulah daripada Kristian kepada Hindu dan sebagainya, tak ada masalah, katanya itu pasal beragama. Tapi kalau daripada agama lain masuk kepada Islam, dia jadi isu besar. Mungkin sebab dilihat dengan pegangan Islam itu sendiri, mungkin dilihat dengan apa yang berlaku di luar negara, mungkin juga adalah ada pengalaman pahit semua itu mungkin, maka terpulang. Okay? Yang penting kita orang Islam adalah sampaikan dakwah tersebut. Jangan sesekali kita biarkan satu hari kita berlalu, melainkan kita dalam berdakwah ataupun berdoa hidayah kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Soalan yang kelima, apakah rukun iman? Okay. Rukun Islam ada 5, tak tolak 1, bukan 4, tapi tinggal kosong. Rukun Islam juga sama, ada 6, tolak 1, tinggal kosong. Jadi 5. Rukun iman 6 perkara. Beriman kepada Allah pertama, yang paling utama beriman kepada Allah. Yang keduanya beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Kat mana sumber dia? Sumber dia daripada hadis Nabi SAW. Bila rukun Islam sebelum ini, kita dah baca hadis tu, ini sambungan dia. Sambungannya, seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka duduk depan. Rasulullah berlaga kepada lutut, duduk bersih dengan Rasulullah, berlaga kepada lutut beliau dengan lutut baginda, maka disebut, katanya, beritahulah kepada aku tentang iman. Sabda Nabi SAW, hendaklah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya dan beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada rasul-rasulnya dan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdirnya, sama ada baik bagi takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kata lelaki itu, benar seperti apa yang Tuhan katakan. Hadis riwayat Muslim. Okey, inilah dia nak sebut sumber yang disebut dalil sebagai rukun iman, ada 6 perkara. Bermula dengan percaya pada Allah, kemudiannya percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar ataupun
kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, baik maupun buruk. Okey, itu rukun Islam. Tolak satu, tinggal kosong, bukannya tinggal 5. Okay. Soalan yang keenam, mengapa iman menjadi asas dan teras kehidupan? Okay. Kenapa? Kenapa mesti kita ada iman? Okay. Sebelum ni kenapa mesti ada Islam? Yang untuk tajuk ni, kenapa mesti ada iman? Iman ialah ibarat cahaya yang menyinari kehidupan manusia yang berada dalam kegelapan. Okay. Sebab benda ini yang penting hati. Okay. Ikut gerak hati. Contohnya kita tersesat dalam hutan. Kita tak ada handphone. Kita tak ada pun. Kita bergantung kepada ilmu bintang sahaja. Maka ikut gerak hati kita. Kat mana ada jalan keluar. Itu maksudnya. Itu maksudnya kita berimanlah. Dengan sebab demikianlah kita akan dapat kebahagiaan dan juga dapat cahaya. Iman menjelaskan kepada manusia tentang 3 persoalan. 3 persoalan hidup manusia, iaitu yang pertamanya adalah dari mana manusia datang. Dengan sebab iman kita akan tahu daripada mana kita datang, bagaimana kita dijadikan, siapa yang menjadikan kita. Yang keduanya adalah dengan iman ini kita akan tahu apa tujuan manusia diwujudkan di muka bumi. Kenapa kita dijadikan, sedangkan Allah Maha Kuasa lagi Maha Hebat. Mana perlukan penolong-penolong. Okey. Itu fungsi apa manusia, apa beza manusia. Okey. Yang ketiganya adalah iman menjelaskan kepada kita ke mana akhir perjalanan hidup manusia. Okey, dengan sebab kita beriman inilah kita akan tahu selepas ini berlakunya hari kiamat. Kita punya kehidupan mudah sahaja. Kita memula dengan alam ruh, kemudiannya alam rahim dalam rahim ibu kita, kemudiannya alam manusia. Selepas alam manusia itu bukan setakat tu je. Kena yakin dan percaya bahawa lepas alam dunia ini banyak lagi. Okey, alam kubur, kemudiannya alam akhirat, kemudiannya hari kiamat, kemudiannya alam akhirat, kemudiannya kena lalu titian sirat, kemudiannya kena kena lalu pada mahsyar, kemudian kena lalu titian sirat, kemudian kena lalu yang neraca, kemudiannya kena lalu syafaat, kemudiannya kena dapat pergi syurga ataupun neraka. Itu. Bila dengan iman, maka itulah dia kita akan yakin dan percaya dengan perkara-perkara tersebut. Dan kemudiannya, dengan sebab 3 tersebut, maka imanlah yang akan menjadi panduan. Menjadi panduan kepada hidup kita untuk pilih yang baik ke ataupun yang buruk ataupun yang jahat. Itu. Maknanya kalau kita buat jahat, jangan sesali kita salahkan iman, tapi akal kita yang bersalah sebab tak ada fikir yang baik. Okay. Sama sekali kita tak boleh nak salahkan. Bila berlaku perkara buruk kepada kita, kita sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah lah ni. Kalau Allah tak izinkan aku macam ni, aku tak jadi ni. Tak boleh. Sebenarnya pilihan atas tangan kita. Kepulan kepada kita. Allah bagi kita akal yang waras. Sebab itu, mereka yang waras, mereka yang sihat akalnya wajib tunaikan solat, wajib puasa, wajib bayar zakat. Okay. Manakala yang hilang akal, mental dan sebagainya, tak wajib puasa, tak wajib solat, tapi untuk dirinya wajib dikeluarkan zakat bagi dirinya oleh penjaganya. Untuk tunaikan haji pun sama, tak wajib untuk yang hilang akal. Yang tak waras tu tak wajib untuk tunaikan haji. Okay. Ayat mudahnya adalah bila dia tak waras, bila dia hilang akal, maka dia hilang satu keistimewaan, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dianya adalah kalau dia Muslim sebelumnya,
maka sebelum dirangkai itu dia Muslim, maka dia adalah tempatnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan mintalah tuan-tuan ataupun pelajar-pelajar saya dalam kelas saya ini, jangan mintalah ya Allah hilangkan akal aku, jangan sekali minta. Okey, maka jagalah akal waras yang Allah bagi itu untuk teruskan perjalanan kehidupan di dunia ini. Okey. Kemudiannya satu lagi soalan yang ketujuh, apakah hubungan iman dan Islam pada diri seorang Muslim? Iaitu pertamanya adalah iman dan Islam menjadikan seorang Muslim itu sebagai Muslim yang benar. Okay, sebab apa? Dia ada iman dalam hati dia, kemudian dia praktikkan dengan Islam, iaitu yang rukun Islam kita sebut sebelum ini. Kemudiannya iman mesti diiringi dengan Islam sebagai tanda kesempurnaan iman. Kalau dia kata aku percaya pada Allah tapi tak salat, tak jadi juga. Kalau dia kata aku salat tapi tak percaya pada Allah pun tak jadi juga. Okay, yang ketiganya iman tanpa Islam adalah batal dan tertolak. Maknanya dua-dua iman dan Islam mestilah bersama-sama dalam diri kita hingga ke hari mati kita. Sebab itu dua nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat kehidupan, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dia mesti seiring iman dan juga Islam. Okay? Jadi insyaAllah kita rehat jap sama-sama dengan azan dan juga jawab kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung lagi. Okay, Alhamdulillah. Dapat dengar azan insya' lagi Alhamdulillah. Cuma pesanan ini, hari ini tak akhir pesanannya. Dengan lagi pesanan ini pada bulan depan pula insyaAllah. Okay. Jangan lupa salat isyak lepas ni, yang berkeluarga, salat berjemaah dengan keluarga, yang berseorangan, tak dapat lah dia nak kata apa. Okay. Yang penting solat. Okay. Jadi, untuk kita pada malam ini, okay, saya tutuplah dengan satu lagi, iaitu namanya adalah ihsan. Iman, Islam dan juga ihsan. Tiga ini mesti seiring. Walaupun kita biasa dengan iman dan juga Islam, tapi ihsan ini mesti seiring dengan iman dan juga Islam. Okay. Ihsan ini apa? Soalan yang ke-8. Ihsan ialah melakukan ibadah dengan khusyuk, ikhlas dan yakin bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi apa yang dilakukannya. Okay. Macam tadi jugalah. Bila kita beriman, maka dia akan mengubah cara hidup kita, mengubah perangai kita, mengubah akhlak kita. Okay. Kemudiannya tahap ihsan dalam ibadah adalah tahap tertinggi yang membezakan ibadah seseorang. Okay. Kemudiannya ibadah yang dilakukan dengan ihsan akan menjadikan seseorang Muslim mencapai tahap takwa. Dia dah ada iman, dia dah ada Islam, dia packagekan lagi dengan ihsan, maka sempurna hidup dia sebagai seorang manusia. Okay, itu maknanya. Sebab ihsan ini kita sebut tadi, saya sebut dah tadi kan, maknanya bila nak buat jahat ingat Allah itu ada dan sebagainya. Tapi ihsan ini adalah bila kita buat baik bagaimana kita duduk seorang pun sama, kita duduk mana pun sama. Okay. Seperti contoh, bila solat berjemaah. Okay. Solat berjemaah, bermain lagi. Tapi balik rumah, pakai pakaian yang simple-simple je. Siap-siap pakai singlet. Siap-siap tak pakai baju pun. Cukup pakai kain pelekat, tutup pusat. Tapi bila pergi berjemaah, ramai lagi. Okay. Berbeza tu. Itu yang pentingnya ihsan. Ihsan juga kita boleh sebut dengan berbuat baik pada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ayat mudahnya ihsan ini adalah hadis itu. Maknanya adalah kalau kamu beribadah itu seperti mana kamu nampak Allah ada kat depan. Okay. Anta'budallah ka'annaka tarah. Seperti mana kamu melihat Allah.
analogi mudahnya, kita bila ada bos kita kat depan, kita buat macam mana. Okay. Kemudiannya, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Okay. Kalau kamu tak dapat lihat Allah, yakinlah dan percayalah bahawa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Seperti contoh, kita nak bincang depan ni, itu berkenaan dengan puasa. Puasa ini, kita dengan Allah je. Orang lain tak nampak apa yang kita buat. Kita dengan Allah sahaja. Okay. Itu apa? Oh, ini betul. Okay. Itulah yang disebut sebagai ihsan. Okay. Kemudiannya adalah apakah hubungan ihsan dengan kehidupan? Yang mengajar. Bye, Thailand. Bye, Aunty. Hai, Aunty. Okay. Apakah hubungan ihsan dengan kehidupan? Hubungan ihsan dengan kehidupan ialah menjadikan seseorang Muslim itu merasai dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati niat dan perbuatannya. Yang keduanya, kesan daripada hubungan ini akan menyebabkan seseorang Muslim sentiasa berhati-hati. Okay. Seperti contoh analoginya adalah kalau kita naik highway, okay. Kalau kita naik highway, tiba-tiba kita tengok yang bulat tu 90 km sejam. Maka kita akan slow. Walaupun yang AES, kamera AES apa tu, confirm kita akan slow kan. Itu katanya kita tengok signboard. Okay. Sama juga bila kita merasai ihsan dalam kehidupan kita, maka kita akan berhati-hati. Buat baik pun kita buat yang terbaik. Buat jahat, lagilah tak buat jahat. Sebab apa? Ada ihsan dalam diri kita. Sama juga sebenarnya ihsan ini. Ihsan ini digunakan dalam semua aspek kehidupan kita. Masa makan, kita ihsan. Ihsan makan kita jangan terlampau banyak. Jangan tamak sangat. Ingat ada orang kat belakang lagi belum makan. Ingat ada orang yang kat luar rumah kita itu yang tak dapat makan. Okay. Masa kita tidur, ihsan, dengar azan bangun. Yang tak dengar tu tak apa, yang tak dengar ni dengar azan lagi tak istimewa. Okey, kemudiannya ihsan masa tidur ni tidur awal contohnya. Banyak lagi lah. Okey, masa belajar pun ihsan, masa solat, masa beribadah lagi nak kena ihsan. Itu paling penting. Okey, nak katanya aspek kehidupan dalam kehidupan kita ini, semua aspek kehidupan kita ini tak terlepas daripada ihsan. Kita packagekan dengan iman juga Islam, insya-Allah sempurna hidup kita sebagai seorang Muslim yang mukmin, yang muhsin. Alhamdulillah. Okay. Itulah berkenaan dengan iman, Islam dan juga ihsan, yang mana insya-Allah kita akan baca topik yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan hubungan manusia dengan pencipta. Okay. Lepas ni hubungan manusia dengan pencipta. Bulan 4 nanti kita akan baca hubungan manusia dengan pencipta. Ini 16. Okay. Jadi insya-Allah sebelum saya masuk kepada bab puasa, jadi nak tanyalah, kalau ada soalan berkenaan dengan iman dan juga ihsan ini. Okay, ada soalan berkenaan dengan iman dan juga ihsan. Okay. Soalan, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hashtag pengukuhan ibadah kita, yang mana kita dalam perkara puasa. Sedap pusing. Okay, saya tak ada penyandan. Okay. Berkaitan dengan ibadah puasa. Kita dah baca dah definisi puasa.
kita juga dah baca dah berkenaan dengan faedah puasa. Kita juga dah baca berkenaan dengan syarat-syarat puasa, rukun puasa, sunat puasa yang membatalkan puasa. Untuk hari ini, sebab dia saya dimaklumkan bahawa insya-Allah bulan April ni kelas seperti biasa, maknanya kita kena kejar sebelum puasa lah, nak habiskan untuk lebih relax lagi lah, habiskan sebelum puasa. Maknanya Sabtu pun kita bantang kelas jugalah paginya. Tengoklah insya-Allah. Okay. Berkenaan puasa ini iaitu nak sebut berkenaan dengan hari ini, nak cerita berkenaan dengan pertamanya tingkatan puasa. Okay, macam saya sebut, kalau siapa ada soalan dialu-alukan. Kalau rasa tak nak sumbangkan suara, mungkin sebab masuk dalam rekod nanti, boleh chat je, tak ada masalah. Okay. Pertama nak sebut berkenaan dengan tingkatan puasa. Tingkatan puasa ini ada 3 jenis-jenis puasa. Ataupun kelas-kelas. Bolehlah kelas. Jenis tak best. Kelas. Ataupun martabat. Martabat puasa ada 3. Pertamanya puasa umum. Puasa umum ini yang semua orang puasa. Macam biasalah, menahan lapar, menahan dahaga, tidak suami isteri, tidak buat tidak bersetubuh pada siang hari dan sebagainya. Okay, itu umum, puasa umum. Puasa orang biasa-biasa, orang yang awam, orang public. Kemudiannya, tingkatan puasa yang kedua adalah puasa istimewa ataupun puasa khusus. Puasa khusus ini dia upgrade sikit daripada kita tahan lapar, tahan dahaga, tidak bersetubuh ataupun melakukan perkara-perkara seksual pada sehari. Dia tambah lagi, iaitu jaga mata, dia jaga telinga, dia jaga lidah, dia jaga tangan, dia jaga kaki daripada melakukan perbuatan dosa. Maknanya dia rantaikan lidah sebagainya, tak mengompat, tak mendengar perkara-perkara yang lara, tidak cium bau yang tak sesuai. Contohnya perfume perempuan dan sebagainya, tangan tak buat pelik-pelik, kaki tak pergi mana-mana yang maksiat. Okay. Itu puasa yang kedua. Kemudiannya martabat puasa yang ketiga yang paling istimewa, khususul khusus. Iaitu yang khusus lagi khusus. Okay. Iaitu upgrade lagi, kalau umum, tahan lapar, dahaga, perkara seksual. Perkara puasa khusus, upgrade lagi, tahan mata, telinga, lidah, tangan, sebagainya. Dan kemudiannya yang paling tinggi sekali yang tahap ketiga ini iaitu puasa dalam bentuk hati pula. Maknanya hati ni tak nak fikir benda lain. Hanya fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab semua perkara mengambil hati. So kalau dia kawal hati dia, maka insya-Allah semua perkara akan menjadi sempurna. Okey. Puasa khusus ini adalah puasa para rasul, para nabi, para sahabat, para wali dan juga para ahli ibadah lain. Okey. Tapi bukan nak katanya adalah bila melihat kepada martabat puasa ini, tiga-tiga puasa ini mau kita hanya boleh tidur, baik tidur je lah, tak boleh. Kerja macam biasa. Puasa tidak boleh menjejaskan kualiti kerja kita. Cuma siapa yang bermain, siapa yang bersukan itu mungkinlah. Tapi yang kerja yang lain adalah seperti biasa sahaja. Cuma tak makan. Sebab itu saya biasa sebut, ada masa berlatihlah dulu. Berlatih dulu, tengok macam mana tahan diri dan sebagainya. Kita kena berlatih lah. Perkara lain kita ada rehearsal, kita ada raptai dan sebagainya. Kenapa perkara ibadah ini kita tak nak. Ibadah ni pula sekali setahun je. Kita tak nak pula berlatih dulu, tengok macam mana ujian, cabaran dan sebagainya. Okay. Kemudiannya seterusnya adalah selepas tingkatan puasa, nak bagi tahu ialah siapa yang boleh tinggalkan puasa dengan sengaja. Okey. Kalau dia tidur, dia bangun tidur dah azan subuh, dia tak bersahur, itu dia masih lagi wajib. Kalau tinggal berdosa. Okey.
Yang tak berdosa meninggalkan puasa pertamanya orang yang hilang daya upaya dan juga orang kata apa, sakit serius, sakit kronik. Contohnya adalah koma, contohnya gastrik, apa lagi yang perlu makan, jantung ke dan sebagainya. Okay. Yang keduanya orang musafir. Orang musafir diberi pilihan untuk berbuka ataupun teruskan puasa. Okay. Kemudiannya adalah orang yang terlalu tua dan amat lemah untuk berpuasa. Okay. Mereka dibenarkan untuk berbuka. Tapi kalau mereka nak berpuasa juga dipersilakan. Cuma kita kena pantau lah. Takut-takut lain macam, lemah dan sebagainya, maka kena suruh dia orang mereka itu berbuka. Kemudiannya adalah orang yang sangat lapar. Macam saya sebut sebelum ini, kita bangun sahur, kita bersahur, kita solat subuh. Tetapi pukul 10 itu kita dah mula start merangkak, kepala dah pening. Tak pitam lagi, sebab kalau pitam batalkan puasa. Tak pitam lagi, tapi kepala tak lewat apa dah. Memang duk lapar dan sebagainya, nak berguling dah. Lapar tu dahaga dan sebagainya. Maknanya kalau dia tak makan tu mudarat bagi dia. Okey. Maka dia boleh dibenarkan untuk berbuka tapi kena qada lah. Kena qada. Okey, kemudiannya perempuan hamil atau perempuan menyusukan anak yang boleh berpuasa, ini macam sebut bawah ni, kena dapatkan nasihat doktor. Bukan nasihat suami dia, tapi nasihat doktor. Doktor sahaja yang akan dapat tentukan kata apa, kat mana dia boleh, kat mana keadaan dia sekarang. Imam ke ustaz ke tak boleh buat, hanya doktor sahaja boleh tentukan untuk dia boleh berpuasa ataupun tidak berpuasa. Okay. Yang mana dalam 5 kategori ini, mereka yang dibenarkan untuk tidak berpuasa ini, ada kategori yang hanya bayar fidyah sahaja, ada kategori kena ganti puasa, ada kategori kena ganti dan bayar fidyah. Okay, macam contoh orang tua yang memang tak ada harapan nak sembuh tu, kemudian orang tua yang uzur tu, maka mereka bayar fidyah sahaja. Cukup bayar fidyah sahaja berapa hari dia tinggal. Yang musafir kena qada. Yang ada sakit apa kata yang sangat lapar sebagainya itu kena qada balik. Tak perlu bayar fidyah. Tapi yang ada ulama sebut, yang menyusu dan yang mengandung, maka kalau dia tak berpuasa sebab takut efek pada anak, kena qada dan bayar fidyah. Dia macam tu, macam saya sebut sebelum ini adalah orang kata apa, dia dalam bab fidyah. Bab qada hanya 2 orang yang terlepas, yang tak ada harapan hidup, orang tua yang sangat lemah, yang tak mampu nak puasa. Dengan fidyah. Yang lain semua kena qada. Cuma tinggal sama ada qada dengan fidyah ataupun qada sahaja. Okay. Okay. Kemudiannya saya nak sebut juga adalah untuk suami isteri. Kafarah ataupun denda, hukuman yang perlu dilaksanakan apabila mereka berjimat ataupun bersetubuh di siang hari bulan puasa. Siang hari je, malam hari tak ada masalah. Malam hari on je. Siang hari wajib dia kena bayar kafarah, yang mana ada 3 kafarah, yang mana kafarah ini tertib. Kafarah ini ada 2 jenis. Satu kafarah yang tertib, kena ikut kata mampu pertama, kena kedua. Kafarah yang kedua adalah pilihan. Dia ada 3 pilihan. Nak pilih yang mana, ambil satu. Okay. Kafarah berbuka ataupun bersetubuh di siang bulan puasa ini bersifat sebagai tertib. Maksudnya ikut susunan. Yang pertamanya adalah merdekakan seorang hamba mukmin. Sekarang ini tak ada hamba, maka automatik nombor 1 terkeluar. Ke nombor 2, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Tengah puasa cantik 2 bulan, tiba-tiba hari yang ke-59 nak merdeka tu 59 tiba-tiba gastrik, kena wajib berbuka, maka kosong, batal lah kafarah dia, tak dikira. Maka kalau jadi macam tu, dia pindah pula ke nombor 3,
memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Beri makan bukan bagi duit, beri makan. Oh, fakir miskin. Okey. Kemudiannya dalam bulan puasa ini adalah ada satu ibadah sunat, namanya ibadah solat tarawih. Solat tarawih, alhamdulillah tadi dengan Pak Long kita sebut, Pak Long ke Pak Lang, okey, YB Datuk Ismail Sabri sebut bahawa solat tarawih boleh diadakan. Cuma tinggal kita kat Selangor ini terikat dengan Jabatan Agama Islam Selangor dan juga Sultan sebagai Ketua Agama Islam. Maka mudah-mudahan insya-Allah sama-sama doakan kita boleh solat tarawih seperti biasa. Solat tarawih ini ada buat 8 rakaat, ada buat 8 rakaat, ada buat 20 rakaat. Cuma yang paling penting adalah solat isyak wajib ditunaikan sebelum itu dulu. Selesaikan solat isyak dulu. Okey, dan juga kalaulah nak buat tarawih di masjid, jangan lupa juga solat isyak juga buatlah di masjid. Ada jenis orang solat isyak tak solat, tapi pergi masjid solat tarawih. Ada orang solat isyak di rumah seorang diri, solat tarawih di masjid. Tak kena tu. Yang sepatutnya adalah solat isyak di masjid, balik rumah solat tarawih, itu baru ia betul. Sebab solat wajib, solat fardu kena buat berjemaah untuk orang lelaki. Solat sunat itu terpulanglah. Nak buat kat masjid, buat kat masjid. Buat kat rumah, buat kat rumah. Yang penting, buat. Okay. Kemudiannya adalah dalam solat sunat tarawih ini, selepas solat tarawih namanya solat witir. Solat witir ni solat ganjil. Solat witir ini boleh dibuat selepas Ramadan pun kita boleh buat. Tak malam pun kita boleh buat. Contohnya selepas solat isyak nanti, okay, bangun solat ba'diyah, solat ba'diyah 2 rakaat. Kemudiannya tutup dengan solat sunat witir 1 rakaat. Cukup 1 rakaat aja. Sebab dia ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan paling banyak pun 11. Okey, dengan salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kecuali 1 yang hujungnya akhir sekali tu boleh buat 3 rakaat sekali salam macam salat maghrib, ataupun 3 rakaat 2 kali salam. Okey. Kalau solat sunat tarawih ini adalah niatnya sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Witir pula sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, itulah sedikit sebanyak. Dan kemudiannya jangan lupa, dalam bulan Ramadan ini ada 1 malam yang bersamaan dengan 1000 bulan. Okey, alim ulama sebut dia malam ganjil. Ada ulama sebut lagi dia 20 malam terakhir pada malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Dan juga kena ingat satu lagi, orang alim dia tak akan cerita semalam Lailatul Qadar. Okey, sebab apa? Kalau dia cerita maka dia akan putuskan terus hubungan orang lain tu untuk cari Lailatul Qadar. Okay. Lailatul Qadar ini adalah sebenarnya kesinambungan daripada pesta-pesta ibadah kita sepanjang 30 hari bulan Ramadan. Okey, kalau kita hanya fokus pada 21, 23, 25, 27 tak sampai matlamat Ramadan itu. Sebab kita sembah Allah Subhanahu Taala, kita bukan sembah Lailatul Qadar, bukan kita sembah Ramadan. Tapi sembah Allah Subhanahu Taala yang Allah Subhanahu Taala sentiasa ada di bulan Ramadan pun dia ada, di 2 bulan Ramadan pun Allah Subhanahu Taala ada. Maka dia macam bila masuk 10 malam terakhir Ramadan itu, dia macam kita make tinggi sikit ibadah kita. Mudah-mudahan dapatlah Lailatul Qadar. Okay, kalau kita dengar pokok tunduk ke hujan ke sejuk sebagainya itu adalah tanda-tanda, tapi bukannya confirm pun. Jangan risau. Teruskanlah beribadah. Okay. Itulah berkenaan dengan puasa. Okay, kemudiannya sebelum saya tutup, suka untuk saya ceritalah. Okay, pertamanya adalah bila kita berpuasa, kalau kita pergi buat suntikan, kalau kita suntikan ubat, contohnya dia boleh jatuh kepada perbatal puasa sebab memasukkan sesuatu. Cuma isu dia adalah kalau kita cucuk kat sini, ini bukan rongga. Kalau rongga mulut, ya betul. Telinga, ya betul. Okay, kalau inhaler tu, ya betul batal puasa. Okay, kalau masukkan ubat jantung sebagainya, ya betul. Okay. Tapi kat sini macam mana? Okay. Ada 2 pendapat. Satu pendapat adalah batal sebab masukkan air, yang mana air itu adalah tenaga. Yang keduanya tak batal sebab itu adalah perubatan.
Dia benda ni, benda khilaf ini dia ada banyak pendapatnya. Okey, kita raikan pendapat mana-mana nak pegang pada pendapat masing-masing. Cuma baik biasa saya sebut, bila masuk bulan Ramadan, jangan pula rajin pergi klinik nak demam darah dan sebagainya. Kita dah baca kamu ni kan, demam darah ataupun bekam ini adalah makruh pada bulan Ramadan sebab dia menghilangkan tenaga. Itu maksud dia. Kemudiannya apa lagi? Kalau dia tidur sepanjang hari, puasa dia sah. Tak ada masalah, tak batal puasa. Sebab puasa ini yang batalkan puasa iaitu je makan minum yang sengaja, suami isteri, bersetubuh suami isteri, apa lagi? Kentut tak batal puasa. Mandi makruh sahaja. Cuma kalau berkomoh-komoh jaga-jaga. Nanti takut rasa sedapnya air ni, bestnya air ni sebagainya. Risau takut terbatal, takut tertelan air. Okay. Korek hidung juga adalah boleh jadi batal. Sebab apa? Kalau kita macam ni je tak batal. Tapi kalau kita ke dalam tu, sedap pula tu. Sebab dia namanya masukkan sesuatu ke dalam rongga. Sama juga korek telinga. Sama juga. Okay. Maknanya nak benda tu buat malam. Buat malam lah. Okay. Apa lagi dalam bab puasa ni? Satu lagi lupa. Okay. Jangan lupa juga bulan puasa ini ada satu benda kena buat, satu kewajipan namanya zakat fitrah. Zakat fitrah rasanya RM7 kot, kekal kot. Okay. Dengan PKP dan sebagainya, RM7. Okay. Untuk satu kepala. Kalau tailong, ada tailong isteri dan anak 2 orang, maka 4 kepala RM28. Cuma Lembaga Zakat Selangor juga buat galakan bayar zakat ikut harga beras. Kalau siapa yang bayarkan harga beras mati, beras perang sebagainya itu, RM28 satu kepala. Itu contoh. RM21 satu kepala sebagainya. Okey, kita dah balik hujung. Saya nak buka untuk soalan. Ada soalan? Ada nak bertanya soalan-soalan berkenaan dengan puasa? Tak ada. Mat, Farifka ada tak hari ni, Mat? Mana Mat? Mat dah belanja gambar dah? Oh, ada ini. Bagus. Okey. Hari ini juga saya dimaklumkan seorang sahabat kita sudah pun melahirkan anak zuriat yang seterusnya. Alhamdulillah. Siapa dia? Biarlah dia sendiri kita. Kita kata gigi body pula kan. Dia cuba beritahu saya. Alhamdulillah. Kita ucap syukur. Alhamdulillah. Dan tahniah. Okey. Ada soalan lain? Tak ada soalan. Maknanya faham semua. Alhamdulillah. Suka saya dengar bila semua tak nak soalan. Maknanya faham lah tu. Syukur ta'ala mantur redha. Diam itu tanda faham. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz ada soalan pasal puasa. Kalau non-Muslim, kalau anak dengan, especially anak, kalau dia berpuasa dengan saya, and then buka dengan saya, boleh tak? Atau haram atau tak boleh macam mana? Tak ada, dia tak ada kaitan. Dia nak puasa lah. Cuma kalau contohnya dia kata, Mama, saya ni satu hari saya mesti minum benda arak contohnya. Jangan pula masa berbuka tu dia hidang kita pergi minum, tak boleh. Dia nak berpuasa lah, itu dah biasa sebenarnya. Puasa ni ramai orang non-Muslim pun ikut. Lepas tu kita kadang orang Islam pula ajak, marilah berbuka, marilah buka kami. Marilah rasa macam mana berbuka sebagainya. Tak ada masalah. Sebab puasa ini adalah ibadah yang boleh semua nikmati. Tapi terikat dengan syarat dia. Syarat dia bukan Islam, maka puasa itu puasa dia je lah. Kalau dia Islam, maka puasa itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kat mana lah pula?
tiga martabat tadi lah. Puasa umum ke, puasa khusus ke, ataupun puasa khusus. Yang tu je. Mereka yang bukan Islam, dipersilakan. Jangan halang dan sebagainya. Mungkin dia nak rasa apa yang mak dia rasa, maka dia ikut mak dia. Alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah. Dia nak buat apa yang kita buat sebenarnya. Itu sebenarnya bagus. Sebab ada setengah orang itu, bila dia tahu keluarga seorang daripada berpuasa, dia pula pergi siap order ayam. Makan pula depan-depan. Oh, sedap. Sebagainya. Kawan ni selain dia je. Nak pergi mana-mana kena marah. So, duduk je depan. Tengok je makan. Tahan je nafsu. Okay. Mana bersyukurlah. Sebenarnya bersyukur je. Ayat mudahnya bersyukurlah. Tak ada masalah. Tak jatuh hukum haram dan sebagainya. Okay. Okay, ada soalan lain? Kita berhenti setengah subuh. Saiful Aiman, ada soalan? Tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Hari ni ada. Mak Jerong ada. Mak Jerong kedua ada hari ni. Lama tak nampak Mak Jerong. Okey. Ada soalan lain? Pelik orang ni. Kita pula kena tanya ada soalan, tak ada soalan. Ingat lagi dulu. Dulu patut tanya, siapa ada soalan? Dia nombor satu yang menyoal. Soalan ni pun tak tahu nak jawab macam mana. Itulah, saya suka menanya soalan tu. Jadi kita teringat pada beliau, insya-Allah lah. Semoga Allah rahmati beliau. Okey, saya tutuplah. Nampak tak ada soalan, tutup. Okey. Kita sekarang ni okay. Saya tutup dengan pertamanya puasa yang diharamkan. Okay, maknanya memang tak ada alasan apa tak boleh puasa. Bukan tak boleh puasa, tak boleh niat puasa, itu yang haram. Kalau kita tak makan tak ada masalah, tapi kalau kita niat puasa tersebut, itu haram. Okey. Pertamanya adalah pada hari raya Aidilfitri yang pertama. Maknanya kita puasa 30 hari dan 9 hari, esok yang kita raya, hari itu tak boleh niat puasa. Kena raya, kena niat makan. Sebab itu sunat untuk kita makan sebelum pergi solat raya. Nak katanya kita memang dah boleh makan di pagi hari. Bukan sebelum subuh, tapi selepas subuh sebelum pergi solat raya, kita makan sekejap, minum buat apa. Okay. Yang keduanya adalah haram kita berpuasa pada 10 Zulhijjah, hari raya haji. Dan kemudiannya 3 hari selepas itu hari tasyrik. Sebab apa? Ini semua urusan orang di Mekah. Kita kat Malaysia tak terlibat. Kita kat Malaysia ni 9 lembu je. Tapi kat Mekah sana dia ada banyak perkara haji mereka nak selesaikan. Maka kita diharamkan berpuasa. Kemudiannya yang keempat, hari Syak. Hari Syak ini 30 hari bulan Zulhijjah, 3 bulan Syakban ataupun 29 Syakban. Contohnya kalaulah tahun ini puasa Syakban 30 hari, jadi hari ke-30 tu tak boleh. Hari yang selepas 30 tu, hari yang ke-9 tu tak boleh puasa. Kalaulah Syakban 30 hari, hari yang ke-30 pun tak haram puasa. Okey, dia jatuh makruh litahrim, makruh yang jatuh kepada haram. Kemudiannya adalah itu puasa yang haram. Okey, saya sebut dah cerita mana ya, puasa wajib ada, puasa haram ada, puasa sunat. Puasa sunat adalah puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal selepas raya pertama. Maknanya adalah macam saya sebut sebelum ini, niatkanlah puasa tersebut sebagai puasa qada. Ada ulama kata, apa hukum Ustaz? Kalau puasa qada dapat pahala puasa sunat. Tapi kalau puasa sunat tak dapat
puasa qada tersebut. Maknanya kalau kita rasa ada apa-apa, suruh kita puasa sunat 6 hari itu puasa qada dulu. Sahaja aku puasa qada bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini itu dulu. Selesaikan dulu, barulah kalau mampu lagi untuk puasa sunat 6 hari bulan Syawal, teruskan puasa sunat pula. Okey, kemudiannya Isnin Khamis, kemudiannya puasa hari Ashura 10 Muharram, lambat lagi lah 10 Muharram. Kemudiannya 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah. Allah, ngantuk pula. Kemudiannya puasa hari ke-13, 14, 15 setiap bulan. Ikut bulan Islam, bulan Hijrah, bukan bulan Masihi. Okey. Kalau sehingga 15 hari ke-6 haji solat lakan. Okey. Wajib solat ini, bab darah haid ini wajib solatnya bila darah tu berhenti, maka dia kena mandi terus. Contohnya darah berhenti ketika pukul 4 petang. Ada lagi waktu zuhur kat situ tu, maka dia wajib mandi untuk ambil solat zuhur tersebut. Itu maksud dia. Okey. Sama juga kalau darah berhenti selepas isyak, maka dia wajib mandi sebab untuk ambil isyak tersebut. Tu. Beza dengan kalau darah berhenti pukul 8, pukul 9 pagi. Sebab apa? Zuhur lambat lagi. Subuh dah habis. Okey. Subuh ada masa dia, ada masa habis dia. Zuhur habis dia ketika asar. Asar habis dia ketika maghrib. Maghrib habis dia ketika isyak. Isyak habis bila? Isyak lah paling panjang sekali, habis dia ketika azan subuh. Maknanya kalau darah berhenti selepas waktu isyak, kena cepat-cepat mandi sebab ada lagi waktu isyak itu untuk kita kena dirikan solat. Sama juga nifas pun sama. Okay. Dalam mazhab Syafi'i, paling cepat 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Tak apa. Okay, kalau rasa dah kita tengok kebiasaan kita macam mana. Okay, kita solat dan kita rasa dah berhenti dah. Masa tu suami senyum je lah. Oh, lepas tu. Okay, mandi, solat, teruskan macam biasa. Tiba-tiba ada lagi. So tengoklah bila pula dia berhenti. Dia macam tu. Okay. Dia sebab kadang ada orang dia berhenti sekejap. Kemudiannya dia keluar balik, lebat balik, kemudian baru berhenti betul. Ada orang dia memang sekali tu je. Macam masing-masing orang lah. Lain orang lain dia. Cuma kalau rasa tak pasti, kena pergi ke pakar sakit puan lah, terutamanya doktor perempuan, cari doktor perempuan. Mereka boleh, doktor perempuan Muslim, mereka boleh suka lah. Ini bidang mereka lah. Okay, bila ambil nasihat daripada mereka. Sebab yang biasa saya duduk tanya isteri sebagainya, itu macam tu lah. Tengok kebiasaan pagi sebagainya. Okay. Habis, selesai soalan. Okay, tak ada kot. Okay, soalan 1 tak ada. Soalan 2 tak ada. Soalan 3 pun tak ada. Okay, kalau pas soalan pula, tak apalah. Ini benda solat atau solat. Okay. Okay. Tak ada. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah, perjuangan kita untuk bulan Mac berakhir juga 8 sesi pada 16 bulan 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian saya untuk 8 sesi bulan Mac ini insyaAllah dirahmati dan berkati Allah dan juga memberikan kefahaman kepada anda semua pelajar saya yang saya kasihi, dan mudah-mudahan anda semua dapat praktikkan dan yang penting sekali sampaikanlah, panjangkanlah dan juga gunakanlah dakwah ini untuk kata apa, sampaikan keindahan Islam kepada mereka yang lain insya-Allah. Ampun dan maaf ada salah dan silap. InsyaAllah ada ruang, ada peluang kita bersua lagi. Paling cepat pun bulan 4, 1 bulan 4 paling cepat lah. Tak ada dah, depan ni tak jumpa dah. Kalau jumpa kat SCC. SCC itu adalah port rasmi mu'allaf. Port Maman jauh sangat. Tak tersampai, Port Maman jauh. Kita pergi SCC je lah, boleh jalan kaki je daripada masjid. Okay. Kita support kawan-kawan kita. Mudah-mudahan insyaAllah
Dengan sebab demikian rezeki kita luas, rezeki kaum kita dah semua orang dalam pelajar-pelajar semua dapat rezeki yang murah-murah, luas-luas dan dipermudahkan urusan insya-Allah dan diberikan kesihatan berterusan insya-Allah. Okey. Yang berpuasa sunat bulan Syaban, alhamdulillah, doakan kami, doakan sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah semua kita sihat dan dapat bersua dengan bulan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Okey. Sampai jumpa. Ustaz, sorry Ustaz, bulan puasa masjid buka tak untuk tarawih? Setakat ni kalau tadi Pak Lang sebut boleh solat tarawih. Cuma isu sekarang ni adalah tunggu jaiz. Cuma untuk jemaah muslimat wallahu alam. Jemaah lelaki mungkinlah senyum lebar lah, tapi muslimat tak tahu macam mana sekarang ni. Buat macam ni sekarang ni muslimat tak boleh masuk masjid, kanak-kanak pun tak boleh masuk masjid kat Selangor. Kat KL boleh masuk, muslimat boleh masuk, kanak-kanak semua boleh masuk. Cuma kat Selangor, muslimat tak boleh masuk, kanak-kanak pun tak boleh masuk. Okay. Tak apa, nanti saya maklumkan, jangan risau yang tu. So tak boleh buka puasa kat masjid lah. Itu paling memang tak terfikir. Itu je, tak terfikir yang tu. Kita fikir pasal solat tarawih je sekarang ni. Yang buka puasa memang tak terfikir. Mungkin bawa makanan sendiri. Itu yang mungkin. Bawa makanan sendiri, makan kat masjid kalau ada lah. Makan sendiri. Maknanya kita makan bekal kita lah. Orang lain bawa orang lain punya lah. Itu maksud dia. Allahu a'lam. Tak boleh kata apa. Tunggu je. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Kita tunggu je yang tu, kita tunggu Jabatan Agama Islam Selangor sebagai penyelia masjid-masjid di Selangor ini. Terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa join kelas kita ini. Apa-apa nanti saya roja balik dalam grup. Okey, mohon maaf salah silap. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa hadapan insyaAllah. Jadi kita tutup kelas kita untuk bulan Mac 2021 ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, sama-sama kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.